Okay, Assalamualaikum Aiman. So ini file Aiman yang bagi tu. Okay, saya tadi dah test juga. Ini saya try rakam untuk tunjuk pada Aiman lah, supaya untuk tujuan pembelajaran. Okay, first kali bila saya tengok apa nama file assembly ni, saya dapati tak ada Aiman tak buat grounded. Okay, bila kita buat assembly ni, sebaik-baiknya kita buat grounded lah pada part kita, supaya bila kita nak test pelajar ni dia buat assembly tu betul atau tak. Kalau tengok sini file assembly ni kira macam tak betul lah, sebab tak complete. Dia tak bercantum betul lah, masih lagi boleh digerak-gerakkan. Jadi first step bila kita buat buat assembly ni, kita kena pastikan dahulu, pastikan dahulu ada part tu kita dah groundedkan dia, supaya ianya di lock untuk tujuan kita buat semakan lah. Pelajar pun kalau buat assembly pun senang. Bila dia ada lock satu part tu, dia punya komponen part tersebut tidak lari lah bila dia buat assembly. Ok, cara dia kita just cari part utama lah. Part utama iaitu base ni sebagai part yang kita nak grounded kan, iaitu kita pergi ke part tersebut, klik kanan, kita tekan grounded. Ni grounded. Ok, jadi ini dah grounded. Bila dah grounded, saya boleh test. Saya cari part-part yang ada ni. Ok, dan saya dapati part ni tidak bercantum dengan baik lah. Part ni tidak bercantum dengan baik. Saya tengok pusing belakang pun, saya tengok banyak part ni yang tidak bercantum sepenuhnya. Jadi kalau katakan pelajar buat macam ni, biasa kita boleh tolak markah lah, assembly dia tak lengkap. Ok, jadi saya anda balik. Ok, jadi kita grounded. Lepas grounded, saya kena repair sikit lukisan ni, supaya ianya di assembly sepenuhnya. Ok, jadi sini kalau saya tarik, tengok sini saya tarik ini boleh bergerak, maka saya perlu buat constraint mat. Sebenarnya sekarang ni saya tak ajar sangat constraint ni, saya banyak pakai join. Buat join ni saya rasa mudah lagi, tapi tak apa. Untuk kes ni Aiman pilih lukisan pakai constraint, jadi saya akan tunjuk pakai constraint lah. So constraint sambil mat ni lah, cantum balik dengan bahagian ini. Ok, apply. Ok, test pula yang ni cantum tak. Ini pun nampaknya tak cantum. Yang ni dah lock dah. Ini masih boleh tarik. Kita kena constraint lagi, mat permukaan ni dengan permukaan ini. Ini sebabnya constraint ni kalau kita memang terdedah lah, untuk kita terlupa constraint sepenuhnya. Sebab constraint sendiri ni memang leceh. Memang banyak bahagian kita kena buat. Sebabnya saya lebih suka pakai join lah. Tapi tak apa, in future kalau Aiman ada masa boleh study pasal join. Ok, ni saya pusing. Ok, ini dah bercantum. Ini dah bercantum. Ok, ini lagi tinggal. Jadi saya buat lagi constraint. Bukan ini, pusing sikit, dengan permukaan ini. Ok. Ok, kalau tengok sini saya tarik semuanya dah melekat. Nampaknya ada satu lagi ni. Ok, sikit lagi constraint lagi. Bahagian sini pula, dinding ni. Ok, saya rasa semua dah pun dicantum. Itu yang pertama lah, kita pasti. Itu yang kedua. Pertama tadi kita lock grounded ni. Keduanya pastikan semua part di sini telah constraint sepenuhnya. Ini constraint sepenuhnya lah. Ok, yang ketiga yang perlu dibuat adalah kita kena buat constraint untuk hubungkan setiap part ni lah kalau boleh. Sebab kalau tak, nak buat dia berpusing, tak dapat buat kecuali kita hubungkan. Di sini saya nak hubungkan part-part ini, yang mana yang boleh berpusing ni. Kalau tengok sini saya rasa puli ni boleh berpusing kot.
puli ni boleh pusing, komponen ni akan ikut sekali dan part belakang ni akan ikut sekali. Cuma sebabkan puli ni dia dalam keadaan bulat tak nampak, maka saya nak bagi nampak, saya cuba addkan bahagian ni lah. Sebab ni pusing, saya cuba bagi ni sekali lah supaya nut ni pun turut berpusing. Tapi kayu kan sebenarnya tak pusing, tapi sebabkan kalau saya buat puli ni dengan bahagian ni boleh berpusing, tak nampak sebab benda ni bulat. Jadi kita kena tambah lagi constraint. Okey, kejap saya tutup dulu. Okey, kita tengok contoh saya nak hubungkan ni dulu, part 2 ni dengan part 1 ni dulu. So cara dia constraint, tak kisah boleh pakai matte atau flash. Jadi saya buat ambil part 1 ni, saya ambil origin plane dia, iaitu sama ada YZ boleh, XZ boleh. Dua ni lah, tak kisah. Jadi let's say saya ambil YZ plane dia. Dengan part 2 saya ambil YZ dia juga. Bukan, YZ tak boleh, YZ tak sesuai. Sini XZ dia, supaya dua-dua plane ni dia bercantum, dia samalah, dia sama dia punya arah. Okey, bila saya dah buat okey tadi, sebenarnya bila saya gerak ini, sini pun berpusing ni, cuma ni tak nampak. Kebetulan tak nampak sebab dia punya dua-dua kawasan ni bentuk bulat. Itu yang tak nampak. Okey, jadi saya buat constraint lagi sekali. Kali ni saya nak constraintkan part 2 lah, part 2 yang besar ni dengan nut. Nut ni sebenarnya kalau memang tak buat tak ada masalah, tapi ni saya tunjuk kalau dia berpusing bagaimana. Okey, saya constraintkan dia. Constraint ni tadi YZ XZ dia dengan XZ sini pun boleh. Okey, XZ. Okey, bila dia sama, dia mat ni dua-dua plane ni sama, klik okey. Jadi kalau saya pusing yang besar ni, nut tu pusing juga. Kalau saya pusing ini pun dia pusing juga, sebab dia dah ada connection di situ. Jadi saya kena buat connection ni pula, belakang ni dengan sini. Jadi saya minimize lagi yang lain ni supaya senang nampak lah. Saya nak joinkan yang ni dengan yang belakang ni supaya dia pusing belakang ni, pusing pusing. Jadi caranya sama macam tadi. Saya cek dulu ni part 1, saya buka. Ini part berapa? Ini part 5. Okey, jadi kita constraintkan dia. Part 1 ni dia punya YZ dengan part 5 ini kita tengok XZ YZ boleh pakai. Saya klik OK. Jadi kalau saya pusing belakang ni, depan pun berpusing juga. Okey, pusing ini pun semua pusing, ini pusing pun semua pusing lah. Ini kita nampak connection dia. Okey, itu yang ketiga. Okey, seterusnya keempat, Aiman kata nak minta dia boleh berpusing berterusan lah. Okey, sama ada dalam bentuk kita preview dekat file assembly ni ataupun untuk kita record. Okey, sebelum kita buat dia bagi dia bergerak, kita kena buat satu lagi constraint yang memberi constraint sebabkan hubungan ni berbentuk pusing, maka kita perlu buat satu constraint angular, sudut sudut, supaya dia ada limitation untuk dia berpusing, dan bila kita pusing dia nanti dia boleh bergerak berterusan lah. Okey, cara dia, so kita ambil constraint, saya tutup dulu yang lain ni, saya ambil yang berkaitan saja. Contoh saya nak ambil yang besar ni, part 5 ni dengan body dia lah, body, sebab body ni tak bergerak. Jadi saya ambil body ni part 3. Okey, saya keluarkan origin lah. Okey, kemudian kita ambil constraint. Pastikan kita ambil constraint angle. Ambil yang tengah ni, undirected angle. Undirected angle maksudnya dia kawasan dia tak bersambung lah. Saya ambil ini. Okey, kemudian di mana point yang pertama kita pilih adalah, tak kisahlah sebenarnya, janji dia punya body ni, saya ambil body bawah ni lah, senang cerita. Permukaan bawah ni XZ untuk body. Kemudian untuk bahagian puli yang boleh pusing ni, saya ambil YZ. Okey, YZ. Okey, sekarang ni sudutnya sama ni, kosong-kosong sama. Dan bila kita dah buat, jangan tekan OK lagi. Di sini kita aktifkan
simbol advance button kecil ni sebelah apply ni. Dan kita ambil ni sebagai position untuk resting lah. On kan, di mana maksimum yang boleh kita buat sudutnya adalah 180. Maksimum 180. Kalau kita buat lebih 1/1 memang dia tak bagi warna merah. Dia cuma boleh bagi 180 saja. Okey, bila kita tekan okey, dia tak jadi apa, tak nampak lah. Sebab function tu cuma nak bagi dia limitation sudut tadi 0 darjah. Okey, tujuan kita buat tadi supaya dekat part kita ada constraint angle di sini yang punya simbol tambah tolak. Simbol tambah tolak ni penting. Ini limit lah, dia punya limit. Limit putaran dia tadi 0 hingga 180. Ini limit dia, tambah tolak. Tambah tolak ni yang kita nak guna pakai untuk buat animation. So cara dia, klik pada angle ni, mate angle ni tadi, tambah tolak, klik kanan, aktifkan drive. Klik kat drive. Okay, klik kat drive. So kalau klik ke drive ni, ini adalah bahagian untuk kita boleh record. Ni ada button record dia, animation. Ataupun kita nak test dulu. Ni test dulu lah, tekan button forward. Dia akan pusing lah. Forward. Okay, dia akan pusing sebanyak 180. Ataupun reverse kalau nak ambil arah tangan. Okay, cuma ini dia pusing dia sekejap je lah, satu putaran saja. Jadi bagaimana cara nak pusing dia berterusan? Caranya, okay, kita pergi dekat button advance kat tepi bawah ni. Repetition ni kalau Aiman nak dia berpusing satu arah je, start end ni satu arah je, dia pusing ikut jam saja. Kalau ni nak pusing satu arah kemudian sampai hujung dia patah balik, kita ambil start end start. Tapi untuk case berpusing lengkap ni kita ambil start end je lah. Cuma berapa kali kita nak repeat ni, kita buat banyak sikit. Kalau boleh jangan terlalu banyak. Kalau Aiman nak dia video tu panjang, bolehlah letak 100 kali dia pusing. Tapi kalau nak untuk nak nampak dia pusing sekejap, 20 pun cukup, 10 pun cukup, ikutlah, depend Aiman nak buat macam mana. Kemudian dekat sebelah tepi ni kita ada amount of value ni, berapa kali dia sekali dia bergerak, berapa sudut dia bergerak. Okay, kalau nak dia senang cerita, di sini dia punya speed animation dia lah. Kalau kita letak nilai lebih besar, maka animation tu akan lebih laju. Okay, kalau kita letak value dia lebih kecil, macam tadi 1 tadi, animation dia lebih perlahan. Jadi depend on ikut Aiman nak perlukan macam mana. Okay, let's say saya ambil sudut dia 2 kat sini. So bila kita play, ni dia punya speed, dan dia akan terus berpusing 180. Kalau tengok dekat position sini 180, dia akan terus berpusing berterusan sehingga 20 kali putaran. Okay, so kalau katakan Aiman nak record, nak record pertama sekali mesti stop dululah. Stop. Pastikan dia position ni kita ambil minimum ni dulu, starting point ni minimum. Kemudian kita tekan button record. Bila kita tekan button record ni, dia akan minta dulu kat mana kita nak simpan file tersebut. Let's say saya simpan file tersebut dekat desktop. Tadi saya dah buat satu folder untuk Aiman. Okay, format video ni saya prefer pakai WMV lah. Kalau AVI ni berapa, dia kadang-kadang tak semua PC boleh baca format AVI ni. Jadi saya ambil WMV lah. Save. Bila kita tekan save, dia akan minta pula profile di sini. Profile ni, ini kita setting lah. Ini image size, kalau boleh besar lah. Tapi dia ada limitation dia, saya tak ingat. Ini sebenarnya senang cerita ratio size screen video tersebut. Kalau biasanya kalau kita tengok dekat luar ni, kita ambil display setting ni. Di sinilah sebenarnya display resolution ni. So biasanya kalau untuk video ataupun boleh tengok pada setting kalau kita buka kat Google setting ni. Okay, video resolution. Okay, kita tengok ni video resolution lah, quality. Okay, display resolution di sini dia tunjuk lah.
mana saya pun lama tak ingat resolution macam ni. Kalau nak HD biasanya 720p, iaitu saiznya 1280 720. Dia kalau kata nak video yang format television 720 kali 480. Tapi sekarang ni nak HD yang kita ambil lah 1280 720. Di sini saya letak 1280 720. Ni saiz dia. Kemudian network bandwidth ni, ini kelajuan dia, kualiti video tersebut. Yang ini saya pun tak pernah, saya tak pasti perbezaan dia, tapi saya prefer letak tinggi lah, 1 max ini contohnya. Okey, klik OK. Dia tak bagi apa ni, width between, dia bagi 1200 ya. Maksudnya sini dia cuma boleh generate 1200, which is format, boleh kita kecilkan ambil 1200 lah. Okey, bila kita dah tekan macam tu, bermaksud dia dalam mode record ni. Tapi dia tak record lagi, sehingga kita tekan button play ni. Bila kita tekan button play, baru dia record dan video ni pusing. Saya lupa nak tukar tadi sudut dia punya animation ni. Saya lupa nak tutup ni, nak tukar sudut tadi. Satu tu macam slow sangat Okay, saya record balik. Sekejap, back balik. Okay, record balik. Ni okay, saya sini tadi. Ni saya buat lah untuk testing kat Aiman ni. Saya buat 5 dah cukup. Sudut 2 lah, boleh 2. Okay, saya tekan button laju sikit lah, saya buat 5. Okay, saya record lah. Nanti Aiman boleh record mengikut kelajuan dan juga berapa kali pusing tu, pulang lah. Okay, saya record. So kita tunggulah sampai habis. Dia buat 5 kali tadi putaran. Bila habis dia akan keluar pop up nyatakan video tu dah habis record. Macam ni, dah keluar macam ni balik. Jadi kita boleh tekan sekali lagi untuk dia stop recording. Jadi file tadi saya dah record dalam folder ni tadi. Okey, bila kita test play, kalau test play ni saya tak tahu kenapa ni, punya player ni tak nak main. Bila kita test play memang dia akan ni lah, dia akan nampak. Yang ni Aiman boleh godek-godek nanti. Saya punya bateri ni pun dah low. Tak apa. So itu saja yang Aiman kena buat untuk pastikan untuk buat animation bagi part tersebut. Pertama sekali saya ulang balik. Pertama sekali tadi kena buat grounded dulu. Kemudian pastikan sambungan ni semua dicantum sepenuhnya. Kemudian ketiganya kita buat constraint pada part-part yang berat ni. Contohnya pulley ni dengan nut ni, kita constraintkan dia punya origin plane dia, supaya bila kita pusing satu bahagian semuanya akan berpusing. Kemudian keempat, kita buat angle punya constraint supaya dia dapat simbol tambah tolak, ada maksimum dan minimum. Kelima, kita buat drive. Dan keenam baru kita record. Okay, so kalau Aiman tak faham, boleh ulang balik video ni. Hopefully sangat membantu benda ni, perkara ini membantu Aiman dalam pembelajaran dalam kelas. Itu sahaja dari saya. Ke segala kurangan mohon maaf. Assalamualaikum.